لا عورة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم آله الكرام. شؤون الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, dan ada tersebut di dalam At-Targhib wa Tarhib situ. Dalam kitab bernama At-Targhib dan Tarhib. Targhib makna memberikan rubah semangat kita dalam mengerjakan kerja kebajikan, dan juga Tarhib menanamkan perasaan gerun takut. Dua nama kitab. Satu hadis yang panjang memberitahukan darajat ahli syurga dan kecantikan perempuan-perempuannya, mana bidadari-bidadari syurga yang hebat, dan kesukaan di dalamnya, iaitu begini bunyi, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqan Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ala ukhbirukum bi asfali ahli jannah darajatan, qalu bala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi baginda Rasulullah SAW, namanya ialah Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar yang dikenali dengan Ibnu Umar, seorang ahli tafsir yang paling handal, hebat di kalangan sahabat. Dia mendapat doa terus tahnik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mentahnikan dia dengan doa dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Setengah riwayat wa 'allimhu al-Quran. Dapat berikan Umar ni faqih, mana mendalam dalam urusan hukum syarak, hukum hakam, dan bijak dalam bidang tafsir. Ya, Abdullah bin Umar hebat. Sebab tu zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, di mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mana sentiasa membawa dia di mana saja majlis, ya, mana ada majlis Sayyidina Umar akan bawa dia. Dan sehingga sahabat ada yang macam iyati, dia kata, budak lagi kau bawa ni. Sayyidina Umar cabar dia, siapa nak berani, kalau kita lah nak fight ilmu maya, pasal kita lah kan. Sahabat lain senyap kan, maknanya hebat. Ibnu Umar ni hebat. Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Tu Abdullah bin Abbas, ini Abdullah bin Umar ni, anak Sayyidina Umar pun hebat kan ni. Yang tadi Ibnu Abdullah bin Abbas tersilap. Abdullah bin Abbas, kita pergi makam ni. Di dalam makam Abdullah bin Abbas tu ada makam ulama besar tanah Jawi tu, siapa dia? Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Abdullah Fatani pun makam di dalam tu. Dia Wahabi dia tutup dah. Dia tutup habis, tak bagi ziarah makam, habis nak diguntur ni. Tu kerja dia. Yang ni Ibnu Umar, alim sahabat juga ni, anak Sayyidina Umar. Semua hebat-hebat ni. Katanya, telah aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku khabarkan, kalau bahasa kita nak tak, aku nak ceritakan kepada sekalian kamu dengan serendah-rendah darajat ahli syurga. Ya, maknanya ini yang paling bawah. Jawab mereka itu, bahkan dia Rasulullah, ya. Qal, lalu Rasulullah menyatakan, ila rajulun yadkhulu min babil jannah fayatalaqahu lil mata fayaqulun marhaban bi sayyidina qad ana laka an tazuruna. Sabda Rasulullah SAW lagi, seorang laki-laki masuk ia daripada satu pintu, ya, pintu syurga, maka mencapai akan dia dan menyambut akan dia, menjumpai akan dia
dan menyambut akan dia oleh budak-budak khadam, makna pelayan syurga di pintu syurga tu, makna diberikan penghormatan besar bagi dia. Seraya kata mereka itu, selamat datang tuan penghulu kami. Ya, mereka kata marhaban ya bi sayyidina, ya, marhaban dengan penghulu kami. Sungguhnya telah datang waktunya al-an sekarang bagi tuan hamba ziarah akan kami. Qal fatamaddalahu azrabi 40 sanah summa yanzuru an yaminihi wa shimalihi fayara jannatani fayaqulu ya liman ma hakuna. Dan sabda, maka dibentangkan baginya hamparan dan permaidani yang megah-megah, dan disediakan segala kelengkapan rumah dan tempat tinggal 40 tahun. Masya Allah. Dia orang paling last ni, nikmat bawah tadi. Kemudian memandang laki-laki itu ke kanannya dan ke kirinya, maka ditampaknya, terlihatlah maknanya baginya segala taman. Lalu bertanya ia, bagi siapa barang yang ada ia di sini? Ini untuk siapa ni? Taman-taman yang indah ni mana? Ya, liman ma huna. Fayaqulu lak, maka dikata bagi dia, hatta izantaha Allah Allah. Rufi'at lahu yaqutahu hamra au zabarjad zabarjadah, ya, khadra laha sab'una si'an fi kulli sya'bin sab'una ghurfatan fi kulli ghurfatin sab'una baban. Allah. Fayaqulu iqra, ya, wa aqrahu fayarqa hatta izantaha ila sariri mulkihi inkaha alaihi sa'athu milal fi mil lahu fihi usur. Maka dijawab orang, ialah bagimu. Ini semua maknanya untuk kamu. Disediakan tadi ialah untuk kamu. Fayaqulu lakah, bagimu. Hingga apabila sampai ke penghabisan, diangkat orang baginya yakut yang merah. Kalau kita punya yakut delima merah mahal, delima dunia punya mahal ada 100,000. Dan ini akhirat ni syurga. Ataupun zabarjad yang hijau, kalau kita zamrud, yang ada baginya 70 jalannya. Maka tiap-tiap satu jalan itu 70 bilik. Masya Allah. Kita tadi nak terbayang akal kita. Maka tiap-tiap satu bilik itu pula 70 pintu dia. Satu bilik pula pecahan lagi pintu lagi. Maka dikata orang baginya, baca olehmu, ya, disarankan ikra. Kemudian warakih mana dah naik akan dia, maka naiklah ia hingga apabila sampai kepada kursi kerajaannya, naik bertelekan di atasnya, ya, lalu kursi itu 1 mil, di dalam 1 mil ada baginya padanya mahligai pula. 1 mil lah tu batu tahu. Dalam dia lagi, Masya Allah. Sebab tu al-haya ba'dal mamat mimma lam yudrakul aql. Kehidupan selepas mati ni akal tak boleh tangkap kan? Punya kehebatan dahsyat dia, akal kita jam. Ya, sebab ada hadis ada ceritakan bandingan lebih kurang kalau orang duduk dalam rahim ibu, alam rahim tu kan, dia rasa tu alam paling besar. Bila kita kata kamu lepas ni akan keluar masuk alam dunia yang luas, di laut, darat, macam-macam, dia pun dia pegun, alam apa besar sangat, macam tu lah. Dia keluar alam dunia pun terpanjang, besar dunia ni. Begitulah kita pula keluar pada dunia, masuk alam sana, macam tu besar. Sebab tu Rasulullah SAW yang bersifat dengan fatanah, yang cukup cerdik, maknanya Rasulullah kata apa? Dalam memberitahu sifat ni, Rasulullah pergi kat terus ni.
a'datu li ibadiyas salihina ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala ala khatari qalbil bashar. Disediakan bagi orang yang saleh, yang taat kepada Allah, benda yang tak pernah lihat. Begitu. Tak pernah lihat, tak pernah dengar, tak pernah boleh digambarkan oleh akal. Kita gambar khayal macam sana lagi hebat. Itu banyak. Jadi maknanya begitulah hebat kedudukan di sana besok. Maka bayasa ilaihi sabi'ina ya suffah min zahab laisa fiha suwatu fiha min launin ya ukhtiha yajidu lazzatal akhirah kama yajidu lazzatal awwaluha. Maka berlari kepadanya 70 talam pula, mana datangkan dengan daripada emas pula. Talam emas yang tiada padanya satu talam yang ada dalamnya daripada makanan warna setalam. Mana lain-lain rasa cita rasa yang berbeza. Didapati awal laki-laki akan yang sedap makanan warna, kemudian daripada semacam sedap rasa makanan warna yang dahulu, mana lain-lain warna. Allah. Kemudian wa isa ilaihi ya'luna al-ashriba ya fa yashrabu minha ma ashtahi summa yaqulu al-ghilmanu atruku ya wa azwan bayan taliku ilman. Kemudian daripada sudah bersedap-sedap dengan makanan itu, maka berlari pula datang kepadanya beberapa warna minuman, mana jenis-jenis minuman pula yang hebat disediakan oleh Allah Ta'ala. Maka minumlah pula ia daripadanya barang yang ingin nafsunya ikut kendak adalah apa jenis minuman dia nak yang lazat-lazat. Kemudian berkata budak-budak, yakni pelayan-pelayan ghilman daripada syurga itu, jadi budak-budak khadam. Tutup silau nampak. Budak-budak khadam syurga tu, iaitu sama-sama sendirinya mereka berbicara sama sendiri mereka, biarkan oleh sekalian kamu akan Tuhan kita ni bersedap-sedap dan bersuka-suka mainan dengan isteri-isterinya. Maka dibiarkan pula budak-budak khadam itu akan dia bermain-main dengan isteri-isterinya pula. Mana bidadari-bidadari yang hebat. Dia kalau jenguk muka dia ke dunia, tengok kat matahari, mata kita silau. Hebat. Maka disebut dalam kitab Furuq Masail, pertanyaan, bagaimana dengan isteri-isteri kita yang masuk syurga? Ya. Maka telah jadikan isteri-isteri yang sama-sama suaminya ke syurga, isteri itu lebih cantik dari bidadari. Wah, selesa sikit dengar. Kau tidak akan buat kacau tu laki aku dari bidadari aku kat mana pula dia. Ya, Allah jadikan dia lebih cantik. Bayangkanlah betapa hebat nikmat syurga. Tapi di sana Allah tarik habis segala sifat-sifat kotor tak layak dalam syurga. Hasad, dengki, iri hati semua dicabut. Mereka bermesra di sana. Summa yanzuru faiza khawra min huril ain jalisah ala sariri mulkihi alaiha sab'una khullatun laisa minha khullatun min launin sahibiha fayara mukhu masyaallah saqiha muhasaqiha ya min wara'il lahm wadam wal azm wa qiswatu yafauka zari. Kemudian daripada telah dibiarkan untuk budak-budak khadam itu dan ditinggalkannya, maka memandang ia tiba-tiba nampaknya anak bidadari daripada segala bidadari syurga duduk di atas kerusi kebesaran dia yang cukup atas mana tubuh anak bidadari itu 70 pula pakaian. Macam mana kita nak bayang kecantikan ni sebuah pakaian pula. Tiada daripadanya tu pakaian itu daripada warna yang lain. Yang di atas badannya itu yakni masing-masing pakaian, masing-masing warna. Wah, macam mana bentuk warnanya hebat tak tahu.
sampai mana tampak ia akan otak tulang betis, daripada belakang daging tembus, punya cantik kulitnya pula halus, daripada luar daging dan darah dan tulang dan pakaian di atasnya itu. Fayanzur ilaiha fayaqulu man an, fatakulu ana min hurul ain min allati apa tu, habisna lakah. Fayanzur ilaiha arba'ina sana la yasifu basaruhu anha. Maka memandang laki-laki itu kepada anak bidadari, mana bidadari syurga yang banyak itu, sambil bertanya, siapa engkau? Ya, man'an, siapa engkau? Maka sahut anak bidadari itu, bidadari itu pun akulah daripada anak-anak bidadari, daripada perempuan-perempuan yang disimpan taruh oleh Allah SWT bagimu. Mana aku ni disediakan untuk kamu. Masya Allah. Ini orang yang lah kali ni derajat las, kalau atas lagi tak tahu macam mana. Aku anak bidadari daripada perempuan yang disimpankan, yang Tuhan simpan taruhkan untukmu. Maka ia pun memandang kepada bidadari itu selama 40 tahun. Pandang aja 40 tahun. Dia punya kecantikan, tiada berpaling matanya daripadanya oleh sukacita hatinya memandangnya. Kemudian summa yarfa'u basarahu ila ghurfah fa iza al-ukhra ajmalu minha fataqulu ya ma'an laka ay yakuna lana minka nasib fatartaq ilaiha arba'ina sana la yasrifu basaruhu anha. Kemudian daripada ia diangkat akan matanya, dia pengalihkan mata memandang 40 tahun tadi kepada bilik ulang yang dikurniakan Allah baginya. Tiba-tiba sudah pula sehabis-habis cantik bagusnya bagi, sambil berkata, berkata siapa? Bilik itu kepadanya, adakah telah sampai waktu bersedap-sedap bagimu dengan kami ini? Amboi bagusnya bahawa ada kami ini, makna nasib habuan bagimu, makna kami ini untuk kamu. Allah. Dan naiklah ia kepada bilik itu memandang dan bersedap-sedap menilainya selama 40 tahun. Dia merasakan menikmati nikmat pandangan. Nikmat dia banyak, ada bentuk nikmat pandang, nikmat dengar, nikmat rasa macam-macam kan. Nikmat pemandangan dia tengok bilik syurga tu, masya-Allah. Tiada berpaling matanya daripada 40 tahun terpegun kecantikan internet. Itu orang yang paling bawah ni, antara kita tak tahu. Summa kemudian idza balagan na'iru minhum kullu ma balagha wa zannu an la na'ima afdal minhu. Badan dia orang paling bawah, dia rasa dia paling hebat. Terbalik, tunjukkan kehebatan nikmat di sana. Wa tajalla lahumur rabb, ani paling besar, tabarakasmuh. Fayanzuruna ila wajhar rahman fayaqul ya ahlal jannah haliluni, fayataja wabuna bitahlilir rahman. Kemudian apabila sudah sampai ia kepada nikmat daripadanya sehabis-habis, semua nikmat dirasakan, yakni telah cukup sempurna rasa segala nikmat itu, dan telah disangka oleh laki-laki itu tiada lagi nikmat yang tiada lebih utama daripada. Dia rasa nikmat dapat tu nikmat paling hebat. Di dalam itu zahir bagi mereka itu Tuhan. Mana Tuhan bukakan tajalli ya Mahati namanya. Maka memandang mereka itu kepada Tuhannya yang Rahman, lalu berfirman, hai segala isi syurga. Ini firman Allah SWT. Maksudnya apa? Hai penghuni ali, ya ahlal jannah, mengucap tasbih dan takbir dan memuji sekalian kamu akan daku. Maka disahut mereka itu dan dijunjung mereka akan suruh Tuhannya dengan mengucap tasbih, takbir
dan memuji akannya. Allah, nikmat paling besar, ya. Summa yaqulu, ya Daud, famajiduni kama kunta tamjiduni fid dunya. Qal fayamjidu Daudu rabbahu azza wa jalla. Kemudian berfirman Tuhan, ya Daud, bangun, kamu besarkan aku dengan suaramu. Sebab suara Nabi Daud ni hebat, ya. Kalau dia membaca kitab je kan, tak pun berhenti burung, air mengalir berhenti, burung terbang berhenti kan. Sedap suara Nabi Daud AS yang merdu, sebagaimana kamu membesarkan akan aku dalam dunia dulu. Maka ia pun lalu bangun membesar ia Nabi Daud AS akan Tuhan yang akan Ta'ala, ya, yang maha mulia lagi maha besar. Itu mana kedudukan ahli syurga yang ke bawah nikmat begitu hebat. Macam mana nak kata kalau yang lebih besar daripada itu? Itu mana nikmat besar. Tapi yang paling besar kali bila dia tajalli, dibuka, habislah, ya, semua tenggelam. Nikmat bidadari ke apa semua tenggelam. Dia dapat nikmat wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhan yang melihat. Dan dalam hadis sahih Bukhari Muslim disebut, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar lailatal badr. Innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan kamu sendiri. Kama tarawnal qamar lailatal badr, macam mana kamu lihat bulan malam penuh purnama. Ya, melihat bulan nisbah malam, antara malam-malam, malam purnama itu paling hebat. Itu maksudnya. Mana nikmat yang terhebat ialah ar-ru'yah. Bila dibuka hamba dengan Tuhan, melihat zat Tuhan yang maha sempurna, yang laisa kamitslihi syai', yang tidak ada satu sifat pun sama dengan makhluk, tak ada. Zatnya, sifatnya, af'alnya dan segala-galanya tidak sama. Cara mana itu serah kepada Allah SWT sesuai dengan, ya, kebesaran, keagungan dia maha dahsyat. Kemudian babu maja'a fi sifat jima'i ahli jannah. Bab menyatakan sifat bersetubuh isi syurga dengan perempuan. Masya Allah. Kira ketahui, kira saudaraku, bermula jima' isteri itu satu kesedapan yang dikurniakan oleh Tuhan, maka ialah kesudahan, kesukaan berkahwin. Diberi oleh Allah Ta'ala, laki-laki itu mempunyai syahwah dan ingin kepada perempuan, dan diberi Tuhan akan perempuan syahwah ingin kepada lelaki. Lebih daripada lelaki, sebagaimana Tuhan memberikan tiap-tiap orang itu syahwah dan ingin kepada makan dan minum. Mana keinginan-keinginan yang sengaja Tuhan berikan, ya, untuk memberikan nikmat dia. Hanya saja masing-masing hal itu ada lain-lain kesedapan dan lazatnya. Sebab bahkan lazat jima' itu lazat yang megah dan lazat yang sehabis sukacita manusia. Dengan kerana itu tiada Tuhan luputkan daripada hamba lazatul jima', kesedapan jima' itu satu daripada balasan hamba ibadatnya dan taatnya akan dia dalam syurga itu. Dalam dunia maka diberi di syurga. Maka dikurniakan Tuhan di akhirat kelak bermainan perempuan dan jima'nya lebih kuat daripada masa jima' di dalam dunia, dan dikurniakan syahwat dengan berganda-ganda. Maka bersedap-sedaplah seorang mukmin itu di sana, bersenda gurau dia dengan isteri-isterinya dan gundiknya, dan dijemaknya seorang kemudian seorang dengan secukup puas nafsu yang kuat itu. Usia ketiga itu lebih kurang dalam 33 tahun, ya. Umur ketiga mencap nikmat betul Tuhan bagi. Bermula dalil yang menunjukkan atas kuat nafsu seorang di dalam syurga itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yu'ta al-mu'min fil jannati quwwata kaza wa kaza minal jima'i. Qila ya Rasulullah au yutiku, ya awa yutiku zalik, qala yu'ta quwwatan mi'ah. Masya Allah.
Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi baginda sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidina Anas bin Malik, ya khadam baginda sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, diberi seorang daripada mukmin, mana lelaki mukmin di dalam syurga, kekuatan baginya bagian-bagian banyak, kuat syahwat dia daripada jima' perempuan di syurga itu. Bila didengar oleh sahabat-sahabat, maka mereka itu pun lalu bertanya kepada orang-orang, ya Rasulullah SAW, adakah ya kuasa seorang mukmin kekuatan jima' itu? Sabdanya, dikurniakan Allah Ta'ala kekuatan 100 orang, ya, 100 orang tu beri, jadikan satu kekuatan, Masya Allah. Maka manakala Tuhan kurniakan demikian itu, maka berapa ratus kali jima' pun tiada menjadi letih dan penat. Macam-macam kan. Menikmat Tuhan begitu. Tapi nikmat paling besar ni lebih bersegala-gala ialah ru'yah. Terbuka ia dengan Tuhan ni, itu paling besar. Dan kata Abu Isa Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Zaid bin Arqam, katanya lagi, bermula ini hadis sahihun, hadis yang sahih, lagi pula gharib, tiada kami ketahui akan dia daripada hadis ya Qatadah, lain daripada hadis Qatadah, daripada Sayyidina Anas, melainkan daripada hadis Imran Al-Qattan. Itu di antara hadis yang beredarkan sedikit sebanyak berhubung dengan nikmat-nikmat di sana yang terlalu hebat, ya, itu di antara dia. Kemudian bab ma jaa fi sifatil ahli jannah, ini satu lagi sifat ahli jannah yang telah datang, ia pada menyatakan, membicarakan sifat-sifat orang yang mendiami syurga. Ketahui kira saudara, ke orang-orang yang mendiami syurga itu tiada ada sehabis-habis tinggi nikmat dan sukacita tinggal di dalamnya. Tiada ada di sana itu melainkan bersuka-suka. Tidak ada sebarang kerunsingan, tak ada sebarang keserabutan. Sebab itu tak sesuai syurga dengan sifat tersebut. Syurga memang tempat nikmat sehabis-habis nikmat. Sedemikian juga neraka tempat azab sehabis-habis azab. Itu dia. Tiadalah ada sehabis-habis tinggi ya, nikmat dan sukacita tinggal di dalamnya. Tiada ada di sana itu melainkan bersuka-suka dan bersedap-sedap sahaja, ya. Batu seorang gubernur yang dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muaz bin Jabal, dalam ucapan dia kata, la tuzhirul farah hatta tujawizus sirat. Kamu jangan menyatakan farah. Apa makna farah? Kegembiraan, keseronokan kamu di dunia ini sebelum kamu menyeberangi sirat yang dibentangkan di bawah neraka jahanam yang cukup hebat. Ya, jangan zahirkan sangat di dunia ni, bukan tempat dia. Maksud dia apa? Dah lepas sana, sana nak berjoget, nak meninjau, nak apa, memang tempat dia. Mana tempat sebenar nikmat bersuka di sana, bukan di sini. Di sini tempat kita bersiap, ya, bukan tempat berseronok lagi. Nak seronok sana untuk tempat sebenar ni. Sebab tu di sana dia sediakan segala kenikmatan, segala kesukaan, kesedapan. Tiada mengenai apa suatu susah sehingga makanan yang dimakan begitu lazat, yang cita rasanya berbeza, yang tidak ada taranya, sudah dimakan, ya, maka diproses menjadi peluh. Dia tak jadi najis, jadi peluh. Dan peluh itu lebih harum daripada kasturi. Kita makan lazat-lazat, lepas tu bergebut sejamban. Kan? Bergebut derit. Itu tak lazat benda ni. Sedap sekejap. Yang ni tak. Sampai makanan tu diproses pula tak menjadi makna najis, bahkan menjadi peluh. Dan peluh yang keluar pula harum baunya, Masya Allah. Yang tiada mengenai apa suatu susah dan duka cita. Mana syurga tidak layak dengan dia sebarang walaupun sedikit kesusahan, tak ada. Semua kenikmatan saja. Bahkan nikmat di syurga dia taraki, dia naik. Lagi sedap, lagi sedap, lagi sedap, lagi sedap begitu. Adapun dunia tak, dia turun, sedap-sedap, turun, akhirnya dengan tuan-tuan turun, maksud yang lahat tu. Syurga tak ada, ya, itu hebatnya. Tiada mengenai apa suatu susah dan duka cita dan barang yang memberi mudarat dan penat, tak ada di sana, ya. Sebarang kegelisahan, kepenatan itu tidak layak duduk di dalam syurga. Tempat dia itu dalam neraka, tempat dia, ya. Kalau azab makin dahsyat, dan tiada kena kotor dan cemar, bahkan sentiasa dalam bersih dan hening, ya, pakaian dan badan ni, Masya Allah.
tak boleh nak digambarkan kenikmatan tadi. Dan cukup memakai bau-bauan yang sedap-sedap, dan rupa diri mereka itu masing-masing macam bulan purnama. Wajah mereka cantik-cantik, walaupun atas dunia hidung disengit ke apa tak, sana semua cantik. Dan lawah wajah-wajah mereka yang sangat cantik di syurga itu. Dan apabila mereka makan dan minum, tidak berhajat kepada jamban. Tak berhajat nak pergi berak tadi, dan nak pergi jamban, tempat kencing dan berak tadi. Dia tak ada berhajat nak buang air kecil, air besar tak ada. Tidak ada disediakan. Pada sana, di sana orang tanya, apa yang tak disediakan dalam syurga? Jamban ni. Dan syurga ni tak ada toilet dan sebab sana tidak ada orang berhajat buang air kecil, air besar. Bahkan makanan diproses jadi peluh yang bersifat wangi harum. Dan kotor tempat berludah pun tak ada. Bahkan semua makanan menjadi peluh. Makan minum semua jadi peluh. Ya, yang harumnya bau badan semacam bau kasturi. Ya, punya hebat, mana wangilah. Maka cukuplah tuah seorang yang tinggal di dalam syurga itu dengan berbagai nikmat bersukaria, ya, setiap-tiap hari, dengan isteri dan gundik pelayan-pelayan dan sebuah-sebuah nikmat lainlah, itu maksudnya. Tapi nak jalan ke sana, jagalah. Khuffatil jannah bil makarih, dilingkung jalan ke syurga dengan sebarang kesusahan dan kegelisahan. Macam-macam Tuhan uji dia. Wa khuffatin nar bisyahwah, tapi nak jalan ke neraka senang, ikut je nafsu. Terjun dia jawab dia. Nak pergi ke syurga tak penuh dengan ujian demi ujian. Ya, dunia yang tak ada nilai pun kita nak sedap sikit pun nak ambil pun payah kan. Kena mikir, berusaha banyak. Ni syurga lebih besar. Jadi usaha ke syurga kena lebih besar, lipat ganda daripada usaha kita di dunia ni. Pada nikmat yang sebenar ni. Jadikan usaha kita, kerja matlamat besar kita untuk mendapat kenikmatan di sana pada keridaan Tuhan. Ya, betul. Dan doa Rasulullah, doa apa Rasulullah doa? Ya. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammin wala mablaghan ilmi. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia ini matlamat fokus terbesar kita, bukan, jangan. Dan jangan jadikan dunia ni matlamat ilmu kita paling tinggi. Mana ilmu dia paling tinggi? Ilmu dunia, ilmu akhirat tau. Jangan itu. Dan jadi ilmu paling tinggi kita ilmu akhirat. Ilmu dunia ada, tapi yang paling tinggi kita letakkan ilmu akhirat. Mana bawa sana? Itu maksudnya. Matlamat hidup kita adalah ke sana, bukan ke sini. Mbak Fadil Tuan Guru ni Abdul Aziz pandai dia cakap ni. Kita kena apa? Bijak sana, jangan bijak sini. Kita pun tak lintas perkataan. Kita bijak sampai sana, kata. Bukan bijak sampai sini. Sampai sini dunia, itu sifat orang kafir. Ya, yatamatta'un wa yaquluna kama taqul ana. Mereka seronok-seronok atas dunia macam binatang kaki empat. Ya, dia tak termatlamat dia. Maka sekalian yang tersebut itu telah dikhabarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam pada kita sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, dan katanya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu awwalu zumratin talijul jannatu suratuha ala suratil qamar lailatul badr. Allah, ya, la yabsukuna fiha wala yamtakhitun wala yataghawwatun aniyatuhum fiha az-zahab wa amsatuhum min az-zahabi wal fiddah wa majamiruhum minal aluwah wa rashuhum al-misk wa likulli wahidin minhum zawjatan yura mukhu suqihima min wara'il lahmi wal minal hasan liikhtilafi bainahum wala ta'aghadu wala tabaghadu qulubur rajul wahid, ya, yusabbihuna Allah bukratan wa asyiyah. Hadis sahih itu. Mana diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi baginda sallallahu alaihi wasallam, nama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Rasulullah SAW, awal gulungan puak yang masuk ke dalam syurga itu, rupa mereka itu macam bulan penuh purnama. Kalau kita buat misal nisbah cantik pada bulan, penuh purnama itu paling hebat. Itu maksudnya, ya. Tiada mereka berludah
dan mengeluarkan air liur tak ada. Sini kejap-kejap batuk kahak kena covid lah tu macam-macam. Ya, sana tak ada semua tu. Mana sebarang benda-benda yang tidak menyelesaikan tak layak duduk dalam syurga kan. Dan tiada mereka itu membuang hingus. Hingus pun tak ada. Kita kejap-kejap berdengung kan. Sesemua macam-macam. Sana tak ada tu. Dan tiada mereka itu berak dan kencing, tak ada buang air kecil, buang besar, tak ada. Bahkan semua makanan yang dimakan untuk minum menjadi peluh belaka. Semua jadi peluh, wangi pula. Dan mula berjana mereka di dalam syurga ialah emas. Ya, kita pakai kaca tu pun dah besar. Sana emas tu. Dan bukannya emasnya sebagai emas di dunia, kena ingat tu. Dan kita pasal emas macam kena emas, tak, ni emas syurga lagi dahsyat. Bahkan lebih baik daripadanya, hanya serupa pada nama aja. Perak pun perak sana bukan perak dunia. Perak sana nak banding emas ini pun tak boleh banding. Sana lebih hebat. Dan lebih rupanya lebih bagus dan cantik. Dan disebutkan nama demikian itu kerana ahli dunia tiada tahu barang galian lebih elok daripada emas dan lebih berharga. Maka dikhabarkan dengan nama yang demikian itu, emas. Bermula sikat dan sisir sikat rambut mereka dalam syurga itu daripada emas dan perak. Masya Allah. Sikat rambut daripada emas tadi. Dan perasapan mereka itu bakhur, maknanya minyak wangi, usap wangi kan, dia panggil kalau kita apa, bakhur kan, bakhur tu daripada kayu aluwah yang lebih harum daripada setanggi, lebih harum daripada kita punya bau apa, sini apa orang guna kayu apa, garu. Oh sana lagi cantik, lagi sedap. Dan peluh mereka itu bau kasturi, Masya Allah. Dan tiap-tiap seorang daripada ahli masuk syurga itu dua isteri lain daripada gundik dia. Dan ialah isteri yang di perempuan-perempuan dunia dulu. Dua isteri itu boleh makna ditampak otak tulang betis, mana tembus sebab kecantikan kulit itu. Cantik jernih, cantik putih dia. Dan dilihat dagingnya dari sikat dan daripada cantiknya, daripada sikap dia, akhlak cantik. Tiada ada berselisih fikiran antara segala isteri dalam syurga itu. Atas dunia, kalau ada 2-3 dia macam kau kan. Dia boleh bertumbuh macam-macam. Akhirat tadi, Tuhan cabut segala sifat-sifat kotor daripada isteri-isteri dan daripada apa? Daripada bidadari itu. Mereka bermesra, Masya Allah. Dia yang ada cerita masyhur dia kan, Tuan Syekh Ahmad Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, Syekh Murtada Syifat Ibn Wafa'ar. Dia ada isteri dia 4 kan, duduk satu rumah. Oh hebat tu, kerja bagi sama-sama. Lepas tu duduk petang-petang dia bersembang, bagus. Tak adalah nikmat besar suami kalau isteri tak bergaduh. Kalau dia pusing pening kepala. Lepas tu tuan guru saya kata, kau nak menikah lebih kan, di petua dia kau tidur letak anak ayam kat telinga dia. Kalau kau boleh tahan boleh kan. Kan anak ayam ciang-ciang kau dah tidur boleh kan gitu. Kalau anak ayam ciang-ciang kau hempaskan anak ayam tu je. Telinga kena besar, masuk kandang belah kiri. Macam-macam tuan guru tu, petua tuan guru saya. Tuan guru saya bini dia 2 tadi, satu rumah pada kat Mekah. Bila dia balik sini dia buat madrasah tengah, sebelah sana satu, sebelah sini satu. Hati mereka semacam hati orang yang seorang. Mana satu hati betul antara isteri-isteri tadi yang tidak mahu berselisih dan bermarah-marah, bermaki tak ada, dan berbenci-benci, bahkan masing-masing dalam sukacita menurut darajat dia dan peringkat yang dikurniakan Tuhan padanya. Mengucap mereka akan tasbih, Masya Allah, bagi Tuhannya pagi dan petang. Dan mengucap tasbih mereka itu bukannya diberati, bahkan ialah bersedap-sedap sahaja. Nikmat mereka itu akan orang yang bersedap-sedap, menarik, makna napas keluar masuk dalam badannya dengan zikir, itu maksudnya. Dia tarik semua zikir. Wah, isteri hebat. Allah. Qulubuhum rajulun wahid. Maknanya mereka ini hati yang satu. Dan dia tidak memberikan fokus melainkan pada suaminya dia. Sebab perempuan kalau betul yang baik, dia fokus betul pada suami, dia tak heran orang lain. Dan cantik macam mana tak, dia betul-betul dia jaga taat pada suami dia. Ini ada pula setengah yang tak faham agama kan. Kadang-kadang dia berjalan dengan suami, dia tengok bintang filem, lawannya Syaruhan kan, kawah tu
laki bengkak gitu. Ya, laki kau puji jantan lain dia bengkak lah kan. Macam tu maksudnya. Dia tak ada. Yang terbaik dia tak ada beri tumpuan. Kau cantik tak, dia tetap taat pada suami. Itu perempuan salihah. Ya, yang layak syurga untuk dia mana. Itu dia ada sifat. Sebab tu sifat ahli syurga yang itulah bidadari. Dia menumpukan perhatian kepada suami tadi. Itu nikmat yang besar yang Tuhan sediakan di sana besok. Kemudian yang ke-19 wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya rabbana sallallahu alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Rabbi.